Kita telah pun sampai ke pengakhiran pandemik tak lama lagi dan kita akan masuk ke satu fasa baru yang dipanggil endemik tau. Di mana endemik adalah fasa di mana kita akan hidup bersama satu penyakit atau keadaan atau virus yang selama ini memang membuatkan kita risau, tapi sekarang kita dah biasa. Tapi walaupun kita dah biasa, ada norma baru yang mana tak akan jadi baru lagi dah. Dia akan jadi norma sepanjang endemik ini, iaitu penggunaan pelitup muka. Kalau dulu kan kita tengok penggunaan pelitup muka ni memang kalau kat negara seperti Jepun, Korea, even sebelum pandemik pun memang mereka mengamalkan penggunaan pelitup muka, pakai mask ni. Tapi negara kita, negara jiran macam Indonesia, Singapura, sebenarnya di negara-negara kita ni dan negara-negara jiran ni, benda ni satu amalan yang baru. Amalan yang baru ni memang akan membawa kepada keadaan kulit atau masalah kulit yang baru juga, yang dipanggil sebagai masni ataupun acne yang disebabkan oleh penggunaan mask, ya. Dalam video ni kita nak bincangkan tentang macam mana penggunaan produk yang mudah, ringkas, tak complicated, tapi memilih bahan yang betul boleh membantu anda untuk menghindari, boleh juga untuk mengurangkan masni. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Okey, saya nak tanya dulu, ada tak di antara anda yang sedang menghadapi ataupun pernah menghadapi masni? Ada? Masni ni memang satu masalah yang kita boleh katakan biasa dilihat sekarang ni. Kecenderungan mempunyai masni ini tinggi kerana kita semua sekarang dalam fasa yang di mana kita mengamalkan penggunaan pelitup muka. Bukan lagi sesuatu yang menghairankan kan? Kita keluar je, kita pakai, kita akan beli, kita pastikan stok sentiasa ada. That is how important pelitup muka untuk kita sekarang ni lah. So, macam mana menggunakan pelitup muka boleh membawa kepada keadaan wajah berjerawat? Sebab ramai orang mungkin tak terfikir benda ni, tapi bila dah berlaku tu kan baru dia kenapa pakai pelitup muka tapi boleh ada jerawat? Bukannya saya punya kulit ni berminyak sangat pun. Ataupun mungkin ada orang terfikir, kenapa pakai pelitup muka boleh ada jerawat? Selama ini saya pakai tudung, ya, elok je, ataupun saya selama ni tak ada pun masalah kulit apa-apa pun. Mask ni sebenarnya adalah disebabkan oleh beberapa faktor dalam penggunaan pelitup muka. Pertama adalah kita kena faham haba yang terperangkap semasa kita memakai mask pelitup muka. So, kita kan bercakap, menghembuskan nafas. Kita bercakap ni ataupun kita udara ataupun butir-butir halus air cairan keluar daripada mulut ni, dia bukan suhu sejuk. Dia adalah bersuhu panas. Macam badan kita lah, dia akan ada haba dia. So, apabila terkumpul di dalam mask, sebab mustahil bila kita pakai mask kesemua itu akan keluar. Lagi-lagi mereka yang menggunakan topeng muka secara berganda, lagilah dia akan terperangkap dekat situ. So, haba ini menyebabkan peningkatan reaksi keradangan. Sebab haba tu kena pada kulit bukan sesuatu yang normal. So, ia adalah sesuatu yang tidak normal, bukan keadaan yang macam sekarang ini, yang tanpa pelitup muka ini. So, itu akan juga menimbulkan satu lagi reaksi, iaitu keadaan di mana kulit kita cuba mengimbangi penghasilan minyak dengan keadaan haba di dalam topeng itu. So, it tends to make the oil glands become a little bit more active dan menghasilkan lebih banyak minyak. Satu lagi yang juga boleh menjadi punca kepada masni, jerawat yang disebabkan oleh mask, selain daripada haba yang terperangkap menyebabkan minyak terhasil, minyak itu menyebabkan jerawat kan? Ya. Satu lagi adalah pergeseran. Ya. So, friction, kita panggil friction. Bila kita pakai topeng muka tu memang tak nak, memang apa-apa jenis topeng muka, bila kita bercakap, bila kita bergerak, toleh kiri, toleh kanan semua ni, dia akan berlaku pergeseran antara topeng dengan kulit. So, pergeseran ini menyebabkan iritasi. Iritasi is a form of keradangan. Keradangan boleh membawa kepada jerawat. Yes, ya. Sebab bila ada keradangan bermakna kawasan kulit itu lemah tau. Kawasan kulit yang lemah, skin barrier kawasan itu terjejas, dia akan menyebabkan keradangan berlaku. Ya, keradangan itu adalah tanda-tanda di mana kulit boleh diserang oleh segala benda yang kita tak nak lah. Dan benda-benda itu, bahan-bahan ini allergen namanya, boleh menyebabkan jerawat. Ya, perpuluhan juga another thing. Kalau anda adalah jenis orang yang mana bila pakai mask, anda rasa tak selesa sebab you are a sweaty kind of person. Memang ada orang. Kan ada orang dia berpeluh kat sini.
kat hidung, ada orang jadi berpeluh kat dagu, ada kan? So this kind of situation happen before pakai mask, apatah lagi bila pakai mask. Keadaan memakai mask tu juga menyebabkan ada potensi kotoran terperangkap di bawah mask. Kotoran ni peluh, minyak, kita pakai makeup, solekkan, bila dia bergeser, dia dah berpindah tempat, kita panggil displace, so ini akan menyebabkan penggandaan bakteria. Kotoran ni kan kalau kumpul-kumpul, saya kulit mati semua ni, dia memang boleh jadi tempat yang menarik untuk bakteria-bakteria ni membiak. So itulah macam mana sekeping mask boleh membawa kepada pelbagai masalah yang akhirnya menjurus kepada penghasilan jerawat. So macam mana kita nak buat sebab kita tak boleh buang mask buat masa ni. Memang kita kena pakai. So apakah amalan-amalan yang kita boleh buat supaya mask ni boleh dikawal? Now, I would like to share with you ingredient yang mana bukan terkenal sangat di kalangan segala ingredient yang berkesan untuk membantu jerawat, masalah jerawat. So mask ni sejenis jerawat kan. So kalau anda perasan dekat pasaran, bahan-bahan yang terkenal untuk merawat jerawat ataupun acne fighting ingredient adalah antaranya salicylic acid sejenis BHA, benzoyl peroxide, ubat anti jerawat ni memang hebat dia, dan satu lagi adalah retinoid. Retinoid ni mana-mana jenis pun dia boleh membawa kepada pengurangan masalah jerawat. So 3 benda ni. Tetapi 3 bahan ni dia walaupun dia hebat, dia ada kekurangan untuk kulit-kulit yang tertentu. Salicylic acid, BP dengan retinoid for certain kind of skin, especially yang mudah sensitif. These 3 ingredient can be slightly drying. So drying effect daripada bahan-bahan ini akan menyebabkan masalah-masalah yang lagi menerukkan keadaan jerawat itu. Kita tak naklah kulit bila dia kering, dia akan jadi lemah tau. Sebab sifat kulit yang sihat adalah kulit yang cukup lembap. So penggunaan salicylic acid, retinoid dan juga satu lagi adalah benzoyl peroxide, BP ni memang dia bagus. Kena faham, saya tak kata dia tak bagus, but there are certain skin that cannot tolerate with it. So memahami keadaan ini, simple, jenama simple, dia ada mengeluarkan produk yang bersifat tidak ada 3 bahan ini kerana mereka memahami ada kulit memerlukan bahan-bahan yang lain. So saya bincangkan beberapa pilihan bahan di bawah rangkaian produk simple ini, iaitu Simple Skin Daily Detox. Okay, so first adalah zinc PCA. Kalau dengar zinc PCA jangan ingat atap zinc, kita tak melibatkan atap zinc lah dalam sini. So zinc adalah satu bahan yang tak popular tapi memang dikenali sebagai bahan yang sangat bagus untuk mengurangkan kadar pertumbuhan bakteria penyebab jerawat. So zinc yang kita ada di dalam produk ni bukan zinc sahaja, dia adalah zinc PCA. So bermakna dia ada satu bahan, PCA ni satu bahan sejenis asid amino yang biasa didapati dalam kulit kita, dalam natural moisturizing factor, satu bahan melembapkan kulit yang semula jadi ada dalam kulit. So PCA ni digabungkan bersama dengan zinc dengan bertujuan untuk mengawal penggandaan bakteria, at the same time juga menyebabkan kelembapan kulit terjaga. So itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah witch hazel. Witch hazel ni memang saya faham ada orang macam bila dengar witch hazel dia macam atau macam tu lah kan, dia ingat witch hazel ni kalau pakai witch hazel siramkan mata memang tak bagus. Witch hazel dalam produk yang diformulasikan dengan baik memang sangat bagus kerana salah satu fungsi dia ataupun dia punya kesan adalah bersifat anti radang. So ingat tadi saya sebut dia punca-punca mask ni memang ada sifat keradangan. Pergeseran akan menyebabkan keradangan. Haba daripada kita punya hidung, daripada mulut itu menyebabkan keradangan. Jadi witch hazel ni terbukti secara saintifik boleh melegakan dan pada masa yang sama boleh merawatlah jerawat yang jadi semeradang. Okay. Bahan ketiga yang boleh menggantikan bahan yang popular tadi tu saya sebut salicylic acid, benzoyl peroxide, retinoid, tak lain tak bukan adalah niacinamide. Niacinamide ni dia memang sifat dia multi-purpose. Multi-purpose just like the container of your mother in the kitchen. Multi-purpose, macam-macam makanan boleh bawa. Okay, multi-purpose maksudnya dekat sini niacinamide ni dia ada fungsi untuk memperbaiki skin barrier. Dia ada keupayaan mengawal aktiviti kelenjar minyak.
Dia juga bersifat antioksidan, pada masa yang sama dia juga boleh merawat hyperpigmentation kerana dia ada sifat menghalang perpindahan melanin. Hebat kan? So kajian saintifik mendapati 4% niacinamide mencukupi untuk memulihkan jerawat dengan ketara. Apatah lagi kalau niacinamide ni digunakan bersama dengan zinc PCA, tranexamic acid ke, vitamin C ke, semua bahan-bahan ini sebenarnya dia bila disatukan dia boleh memaksimumkan kerja-kerja merawat jerawat. Bahan keempat memang tak popular lah. Dia popular di kalangan masakan tapi tak popular sangat dah di kalangan di dalam kosmetik. Tapi ada kajian menunjukkan bahan ini memang berkesan, malahan lebih baik berbanding dengan penggunaan benzoyl peroxide secara preskripsi. Ada kajian tahu. Apakah bahan itu? Nama dia thyme. Yes, not thyme, ya, thyme. Thyme. Thyme adalah sejenis herba, dia ada sifat antibakteria, dia juga ada sifat anti jerawat. Jadi macam saya sebut tadi, memang dia setanding dengan benzoyl peroxide, tapi kena faham, dia adalah herba. So it's a good news, very good news. So untuk mereka yang mempunyai kulit sensitif, thyme adalah salah satu pilihan yang bagus untuk memastikan masni anda boleh dikawal. Jenama yang saya nak bincangkan pada hari ini, yang saya nak kongsikan hari ini adalah sebenarnya jenama antara yang terawal saya pernah pakai dalam proses mula pakai skincare tau. Antara jenama-jenama awal saya cuba. Dan saya masih yakin dengan jenama ini sampai sekarang. If you are skincare beginner, Simple is really good brand yang bagi saya bahan-bahan dia sangatlah macam mana kita sebut lembut, sesuai untuk sensitive skin, and they have this mindset when they create the product. They have this mindset it is for sensitive skin. Itu yang kita suka tu. Ya. So saya pernah review tentang produk ini. Ya, saya rasa salah satu ni pernah masuk dalam video saya beberapa kali. This is Simple Refreshing Facial Wash, and this one adalah Simple Moisturizing Facial Wash. Ini a bit creamy, ini little bit gel kind. Tetapi hari ini kita nak bincangkan edition baru, sahabat-sahabat baru kepada rangkaian produk Simple, iaitu Simple, dia panggil, nama dia adalah Simple Daily Skin Detox. Menonjolkan kawan baru dia ni nampak lebih menonjol. So I want to share my experience of using these two product. Saya nak share yang two product ni dulu. Sebab apa saya nak share? Sebab saya rasa it's only fair if I use it and then share with you the feeling. Okay? So ini adalah Simple Purifying Facial Wash. Facial wash ni mengandungi witch hazel, ada thyme, ada zinc PCA tadi, ada niacinamide. And I found it really good in term of mereka yang mempunyai oily skin. Kadang-kadang kan pernah tak rasa macam muka tu macam lelehan minyak tu over sangat untuk hari-hari tertentu. There are certain days it will be like that. This one product dia memang boleh membersihkan minyak yang ketara, pada masa yang sama dia tidak rasa macam tarik-tarik tu, tak ada. Dia kaya dengan kelembapan tapi rasa macam bersih. Macam mana nak cakap tu? Dia lembab tapi tak rasa tarik-tarik, tapi rasa macam bersih. It's a good thing lah. Dan bahan-bahan di dalamnya saya yakin dia memang menjalankan kerjanya untuk memastikan iritasi itu terkawal. Pada masa yang sama dia juga memastikan minyak-minyak berlebihan yang boleh berlaku ketika kita pakai mask tu boleh dihapuskan. Dan after using this on weekly basis, saya pakai yang ini. Ini adalah scrub dia, Clear Pore Scrub. Now when we talk about the scrub, I know a lot of people dia macam, alah pakai scrub tak bagusnya. But scrub ini digabungkan dengan zinc PCA yang tadi kita bincang, ada witch hazel, ada niacinamide, dia boleh membuang sel mati, dan dia juga ada ekstrak bambu yang boleh menjadikan kulit lembut. Tapi jangan guna hari-hari, ini bukan untuk kegunaan harian. Ini adalah kegunaan mingguan, 2 ke 3 kali seminggu mencukupi. If you have congested punya face, kan congest maksudnya pore tu memang ada potensi tersumbat akibat pakai mask ni, this scrub really helpful. Dia tak rasa macam kasar punya scrub dia, halus-halus je. These two product ini dalam rangkaian Daily Skin Detox Simple ni, ini paling saya suka. I tell you why. Ini adalah Simple SOS Clearing Booster. Apa yang saya buat dengan produk ini adalah, masa saya pakai mask kan kadang-kadang kita kena tekan besi dekat atas ni tu kan, kena tekan tu. So aksi menekan tu menyebabkan saya timbul like irritation dekat atas ni. So merah-merah, segera saya ambil ni sikit, sapu.
Apa yang saya suka adalah saya pernah cuba produk seumpama inilah, something like this kind of bottle, jenama berbeza. Kalau pakai jenama yang satu lagi tu rasa pedih, tapi yang ni tak rasa pedih pun. And within 24-48 hours, saya punya merah-merah dekat hidung, tempat besi mask tu, dia dah hilang. Tempat besi dia pula, metal. Dia hilang, dia lega. So I like this and I think it will be very excellent product untuk diletakkan pada kawasan yang sudah ada tanda-tanda nak muncul mask ni tu tau. So kalau nampak je merah-merah, letak malam dia. Kalau nampak je merah-merah, letak. Jadi kita tak rasa macam kita perlu letak satu muka. So this one a very good spot treatment to my experience. Dia berkesan, dia lembut dan tidak memendihkan kulit. Now, the very unique thing about rangkaian Daily Skin Detox daripada Simple ni, dia juga ada this particular cleansing wipes. I know, some people bila dengar cleansing wipe, muka dia macam, cleansing wipes. But you know, kita kena faham, cleansing wipe bukan pencuci muka utama. Tetapi dia adalah pencuci barang. Dia bukan pencuci, dia macam alat untuk membantu membersihkan secara ringan-ringan. Dia macam ni lah kalau kita bersihkan rumah kan. Ada hari kita sapu, ada hari kita vacuum, ada hari kita memang mop gila-gila punya. Betul tak? So, well, this particular cleansing wipe, saya memang pengguna cleansing wipe. I have no problem with cleansing wipe. But what I discover about cleansing wipe ni adalah, pertama, ya, dia bukan untuk makeup yang tebal-tebal, dia adalah untuk makeup yang ringan-ringan. Maklumlah bila kita pakai mask dan kita sensitif terhadap mask tersebut, kita takkan pakai makeup yang banyak-banyak punya. Kita pun faham kan, nanti makeup kita pindah dekat mask tu. So, ini untuk makeup yang ringan-ringan. So, for those makeup ringan-ringan di mana kita nak bersihkan dengan pantas untuk kegunaan cepat, kita tak ada masa nak buat cleansing yang biasa. Ingat tu, saya tak kata ni menggantikan. Kalau tak ada masa nak buat cleansing yang biasa itu, maklumlah kami ni mak-mak yang sibuk. So, this can be a good alternative. Kita boleh bersih muka dengan pantas. Dia ada formula oil free. So, lepas pakai, kita tak rasa macam very oily, ya. So sunscreen okey, bagi saya boleh tanggal dengan mudah. Sunscreen yang tak tebal sangat. Dia kekotoran yang simple, ringkas, boleh dibersihkan dengan pantas. Bagi saya satu best tentang dia adalah dia tak ada feeling yang greasy, very matte, and I like it, ya. Kalau anda nak ikuti lepas pakai yang ni, lepas bersihkan minyak-minyak tu, nak facial wash, pakai facial wash, tak ada masalah, you can do that, ya. But if you are in a hurry, this one can really do its job very well untuk makeup dan solekan yang ringan, untuk skincare yang ringan-ringan. So, from this experience, I just would like to summarize it in one word. Ya, ada banyak pilihan bahan yang anda boleh gunakan untuk mengatasi mask ni. Ada bahan yang sangat popular dan kita tak nafikan keberkesanan dia, tetapi kalau anda tak serasi dengan bahan-bahan ini, it's not the end of the world. You have other ingredient yang saya share dekat dalam video ini tadi. Okey? Ataupun pernah tak anda menggunakan mana-mana produk simple? Sepanjang anda mendalami proses menjaga kulit ni, pernah tak guna produk yang tadi tu ataupun mana-mana produk simple? Kongsikan di ruang komen. I would love to know. Okay, see you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.